Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Diharapkan agar semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini saya bersama dengan dua orang kawan saya, iaitu Arif dan juga Akmal, akan bercerita sedikit sebanyak ataupun akan berkongsi mengenai pengenalan dan pembahagian kepada mad asli. Okey, baiklah. Yang pertama, kita mulakan dengan apa itu maksud mad. Maksud mad dari segi bahasa bermaksud menambah atau memanjangkan, manakala dari segi istilah pula ia membawa maksud memanjangkan suara pada huruf-huruf mad dengan kadar 2 hingga 6 harakat. Huruf mad ada 3, iaitu alif, waw dan ya. Maksud mad asli ialah mad asal yang ada pada satu-satu kalimat dan tidak terikat dengan sebarang sebab untuk memanjangkannya, seperti bertemu dengan huruf hamzah atau sukun. Mad asli juga dikenali sebagai mad tabi'i. Mad tabi'i, kadar panjang harakat bagi mad asli ialah 2 harakat yang dikira dengan 2 kali gerakan anak jari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Haikal bin Muhammad Syubri, nombor metrik 059713. Hari ini saya akan membincangkan mengenai mad asli. Seperti mana kita yang tahu, mad asli ni apabila kita baca dia ada 3 keadaan. Yang pertama, ketika dia waqaf, iaitu ketika dia berhenti. Yang kedua ialah wasal, iaitu ketika dia bersambung. Dan yang ketiga adalah ketika dia waqaf dan juga wasal. Okey, mari kita masuk satu persatu. Okey, yang pertama adalah keadaan wasal, iaitu bersambung. Dalam keadaan ini, ia melibatkan 2 huruf mad asli, iaitu waw dan juga ya. Dalam keadaan ini, dia didatangkan dengan hal dhamir pada kalimah itu. Okey, ini adalah contoh daripada surah Al-Baqarah ayat 23 yang melibatkan huruf ya. Okey, apabila kita lihat di dalam kalimah itu ada perkataan mislihi, yang mana selepas misli ada ha dhamir, yang mana selepas ha dhamir itu ada ya kecil. Jadi apabila kita sambungkan ayat mislihi ini dengan wada'u, maka kita harus panjangkan bacaan itu selama 2 harakat untuk mewujudkan mad asli itu. Maka keadaan ini adalah keadaan wasal. Tapi apabila kita waqafkan perkataan itu, mad asli tidak akan terjadi pada perkataan tersebut. Okey, contoh yang kedua adalah daripada surah Yusuf, daripada ayat 63. Di situ kita boleh nampak kalimah lahu, yang mana selepas lam itu ada ha dhamir, dan selepas ha dhamir itu wujudnya waw kecil. Maka apabila kita sambung perkataan itu, kita harus panjang 2 harakat kerana ada mad asli. Tapi kalau kita waqaf, maka tidak ada mad asli di perkataan tersebut. Okey, keadaan yang kedua ialah keadaan waqaf, iaitu keadaan ketika dia berhenti. Yang mana dalam keadaan ini dia hanya melibatkan 1 huruf mad asli, iaitu huruf alif. Dan dalam keadaan ini juga dia melibatkan fathahatan, iaitu 2 garis yang berbaris di atas. Okey, ini adalah contoh daripada surah Ghafir ayat 47. Kalau kita perhati, dekat situ ada perkataan taba'an dan juga nasiban. Okey, apabila kita waqaf, berhenti pada perkataan itu, maka dia akan terjadinya mad asli. Maka kita haruslah panjang 2 harakat. Okey, contohnya seperti taba'a 2 harakat kalau kita berhenti, ataupun nasiba 2 harakat untuk kalau kita waqaf. Tapi apabila kita wasal, kita sambung ayat itu, maka tidak akan terhasilnya mad asli, malah dia akan menjadikan hukum-hukum lain. Okey, untuk keadaan yang terakhir ialah waqaf dan juga wasal, di mana apabila keadaan ini berlaku, hukum mad itu tetap ada walaupun dia waqaf ataupun dia wasal. Ini adalah contoh-contohnya. Apabila huruf mad itu melibatkan huruf alif, maka huruf sebelumnya haruslah berbaris fathah, iaitu berbaris atas, iaitu ma. Dan apabila huruf mad asli itu melibatkan huruf ya, maka huruf sebelumnya haruslah berbaris kasrah, iaitu yuridu. Dan apabila huruf mad asli itu melibatkan waw, maka huruf sebelumnya haruslah berbaris dhammah, iaitu berbaris hadapan.
seperti perkataan yanubu. Jadi apabila ketiga-tiga huruf mad asli ni waqaf ataupun wasal, dia tetap dipanjangkan sebanyak 2 harakat, kerana itu adalah keadaan waqaf dan juga wasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Akmal bin Wan Mahmud, nombor matrik 060270. Saya ingin berkongsi tentang ma asli thunai dan ma asli mutlaq. Ma asli thunai iaitu huruf-huruf tertentu pada awal surah. Huruf-huruf tersebut ialah 5 huruf. Huruf ha, huruf ya, huruf ta, huruf ha dan huruf ra. Sebagai contoh ialah huruf ha iaitu hamim, huruf ya iaitu yasin, huruf ta taha, dan huruf ha pada surah taha juga iaitu taha, ha di belakang. Dan last sekali huruf ra iaitu alif lam ra, ra di belakang. Ma asli mutlaq. Ma asli mutlaq ialah berlaku dalam 2 keadaan. Keadaan pertama iaitu mempunyai tanda huruf mad yang kecil pada kalimah. Sebagai contoh, yang pertama huruf mad yang kecil, huruf alif dalam kalimat Ar-Rahman, waw yang kecil dalam kalimat yalwuna, dan last sekali huruf ya dalam kalimah mithlihi, ya kecil di belakang. Yang keadaan kedua ialah di mana huruf alif yang tidak berbaris sebelumnya berbaris atas, iaitu iyyaka. Yang kedua huruf waw yang tidak berbaris yang sebelumnya berbaris di hadapan. Sebagai contoh yu'minuna. Yang ketiga dan last sekali ialah huruf ya yang tidak berbaris sebelumnya berbaris di bawah. Sebagai contoh fi anfusihim. Ya yang tidak berbaris yang sebelumnya iaitu berbaris di bawah. Sekian, terima kasih.